Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk sambung membincangkan buku teks tahun 6 KSSR Semakan. Hari ini kita berada pada muka surat 44 lagi, sambung dengan video lepas. Kali ini kita nak masuk kepada kegunaan mikroorganisma. Okey. Seperti mana yang kita tahu mikroorganisma, kalau kita sebut mikroorganisma, kita bayangkan yang haiwan tu mikroorganisma ni benda yang mana? Benda yang kotor, benda yang tak berguna kan? Benda yang merosakkan makanan. Tapi sebenarnya mikroorganisma ni ada gunanya untuk diri kita. Tahukah kamu, roti menjadi lembut dan gebu disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Jadi roti yang awak makan tu kalau lembut-lembut tu sebenarnya mikroorganisma lah yang bantu melembutkan dia. Sesetengah tindakan mikroorganisma seperti fungi, bakteria, alga dan protozoa berguna kepada kita. Tengok dia kata ni kan, wah, lembut dan gebunya roti ni. Bagaimanakah tindakan mikroorganisma memberi faedah kepada kita? Dia cakap kan. Jadi kita tengok macam mana mikroorganisma ini boleh membantu dalam faedah atau memberi faedah kepada kita. Yang pertama, dalam pembuatan makanan. Makanan yang kita masuk dalam mulut tu, rupanya mikroorganisma ni ada bantu kita. Yang pertama kita lihat bakteria dan fungi digunakan untuk membuat keju. Kalau kita tengok fungi tu digunakan untuk membuat tempe. Tempe itu sebenarnya adalah kacang yang dah rosak tau. Kan kita tengok dia dah bertumpuk-tumpuk kulat tu kan. Fungi lah tu kan. Kita tengok dia bercantum tu sebab dia ada benda putih-putih tu lah. Benda tu lah dia punya mikroorganismanya kan. Tapi kita boleh makan pula, malah ianya bagus untuk kesihatan. Nampak tak? Okay. Jadi bakteria juga digunakan dalam pembuatan yogurt. Yogurt nak buat yogurt kena pakai bakteria. Yeast digunakan untuk membuat roti dan tapai. Jadi kalau awak makan roti, awak pernah makan tempe, awak pernah makan yogurt, awak pernah makan tapai, semua itu dibantu oleh mikroorganisma sebenarnya. Macam tapai tu sebenarnya kan dia bagi sampai rasa masam tu kan, maksudnya sampai dah rosak tau sebenarnya. Tapi yang rosak tu dia buat makanan sebenarnya. Nampak tak, dia bagi mikroorganisma tu. Itu yang menyebabkan dia boleh makan. Jom kita lihat. Selain daripada buat makanan, penghasilan ubat-ubatan. Sesetengah fungi ni digunakan untuk menghasilkan penisilin, iaitu sejenis antibiotik yang menghalang pertumbuhan bakteria berbahaya. Fungi yang membantu dia. Okay? Dan sesetengah fungi, bakteria dan virus digunakan dalam penghasilan vaksin yang merangsang penghasilan antibodi bagi melawan virus yang berbahaya. Vaksin tu daripada virus, fungi, bakteria digunakan untuk kita melawan penyakit yang berbahaya. Okey, dan seterusnya penghasilan baja organik. Tinja haiwan yang digaulkan dengan serbuk kayu, bayangkan najis haiwan tu gaul dengan serbuk kayu kan, akan diuraikan oleh bakteria untuk dijadikan baja organik. Organik tu maksudnya kita gunalah bahan-bahan yang organik saja, macam tinja, serbuk kayu kan. Yang uraikan tu bakteria. Jadi bakteria tu yang membantu dalam menghasilkan baja organik tu. Bakteria tu mikroorganisma lah kan. Selain daripada tu, perawatan sisa kumbahan. Bahagian yang tempat air tu kan, air kotor tu dirawat semula dan digunakan semula kepada kita kan. Daripada air yang kotor tu, yang membantunya adalah bakteria. Jadi bakteria membantu proses perebutan tinja dengan menguraikan sisa organik yang terdapat di dalam loji kumbahan itu. Maksudnya bakteria ni dia tolong reputkan najis tinja tu, tahi kan. Dia reputkan dengan cara apa? Dia uraikan sisa organik. Okay, uraikan najis tu, dia urai. Dan yang terdapat dalam loji kumbahan tu akhirnya dapatlah merawat sisa kumbahan itu menggunakan bakteria tau. Okey. Itulah sebahagian daripada kegunaan bakteria. Saya ulang balik tadi, dari segi pembuatan makanan, penghasilan ubat-ubatan, penghasilan baja organik dan perawatan sisa kumbahan. Okey, seterusnya kita pergi kepada satu lagi, iaitu keburukan. Tadi dah cerita kebaikan je kan. Cerita keburukan dah pula. Elok lah tu kan. Sebab kalau kita bercakap dengan manusia pun, kalau kita cakap, biasa kalau kita nak tegur benda yang tak elok tu, kita akan sebut dua benda yang elok dulu. Awak cantik lah hari ni. Baju awak kemas lah. Awak ni baru rokok lah. Macam tu kan. Jadi ini keburukan pula. Okay, kita tengok keburukan dia.
tindakan mikroorganisma juga memberikan kesan keburukan. Macam mana tu? Bagaimanakah tindakan mikroorganisma memberikan kesan buruk kepada manusia? Sekejap tengok. Okey. Kepada kita lah kan. Yang pertama, merosakkan makanan. Jadi fungi yang tumbuh pada makanan menyebabkan makanan menjadi rosak. Dia bukannya bantu untuk baikkan makanan, malah untuk burukkan makanan juga. Jadi kita tahulah sebahagian-sebahagian fungi yang kita tak perlukan tu, contohnya dekat roti tu boleh jadi rosak pula. Okey. Kemudian mereputkan gigi. Bakteria yang ada pada mulut menghasilkan asid tau. Benda-benda yang tersekat kat mulut ni akan hasilkan asid daripada gula dan sisa makanan. Jadi kalau makan benda-benda gula, sisa makanan tu, cepat-cepat komol-komol lepas makan, ataupun kita bergosok gigi lah, rajin gosok gigi. Asid yang dihasilkan akan mereputkan gigi. Asid yang terhasil kat mulut tu. Jadi mulut ni biasa dia akan berasid. Sebab tu kita ada pakai ubat gigi. Ubat gigi tu sifat dia alkali. Asid lawan alkali, dapatlah neutral. Okey, balik semula. Okey, seterusnya itu merangkumi 3.1.5. Sambung lagi. Selain daripada merosakkan gigi dan juga mereputkan gigi dan merosakkan makanan, ia juga menyebabkan keracunan makanan. Keracunan makanan berlaku akibat tindakan bakteria Salmonella. Bakteria yang jenis Salmonella ni daripada sumber yang tercemar. Salmonella ni yang menyebabkan perut kita sakit kalau kita termakan dia. Okey. Merosakkan tanaman. Fungi yang tumbuh pada daun mengganggu proses fotosintesis. Jadi bila contoh kat tanaman tu ada fungi tumbuh kulat-kulat ni kan, gambar ni kan. Jadi bila dia tumbuh macam ni, nanti daun tu tak dapat nak dapatkan matahari lah, sebab dia dah tertumpuk-tumpuk kat atas tu, mengganggu sebab daun ni dia nak hasilkan fotosintesis, nak buat makanan sendiri, dia kena menghadap ke matahari tu. Tiba-tiba kau tahan pula atas dia, memanglah susah lah nak buat makanan kan. Itulah dia akan merosakkan tanaman, dan dia juga menyebabkan penyakit berjangkit, contohnya influenza. Popular zaman sekarang kan influenza ni. Influenza juga dikenali dengan nama penyakit sersema lah. Influenza terjadi apabila tubuh dijangkiti oleh virus influenza. Biasa sesema, asal demam ni sesema, batuk dan kan beguk. Beguk ni yang sakit kalau muka kita besar sebelah tu. Beguk ialah sejenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Beguk menyebabkan bengkak di kawasan pipi dan leher. Contoh-contoh lagi, penyakit-penyakit lagi, kurap. Kurap ni adalah jangkitan yang disebabkan oleh fungi. Sebab tu bila mandi kita basuh badan kita betul-betul. Campak. Demam campak ialah penyakit yang disebabkan oleh virus. Okey, badan kita akan jadi macam tu kan. Gatal, rasa nak garu tapi sakit tak boleh kena air katanya kan. Memang terseksa sikit lah campak ni kan. Macam dia macam cengkering jugalah penyakitnya. Rasanya kalau dah kena sekali tak kena lagi kot. Tu yang saya faham lah. Kalau ada saya salah boleh komen kat bawah. Tu dia tanya, apakah penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh mikroorganisma? Banyak. Okey, banyak penyakit lain yang menyebabkan daripada mikroorganisma kan. Benda terutama penyakit-penyakit yang kat kulit-kulit ni lah. Okey, ada makanan-makanan yang tercemar kan. Dan jelaskan kesan tindakan mikroorganisma dalam kehidupan harian kita. Jadi kesan tindakan mikroorganisma ni ada dua, iaitu yang membawa kebaikan juga membawa keburukan. Kesan tindakan tu membawa kebaikan dan membawa keburukan lah. Kalau yang dikata tadi tanya penyakit-penyakit lain, mungkin kita boleh cakap pasal kerosakan makanan. Kita makan makanan yang dah rosak ke, contohnya nyamuk, lalat dihinggap pada makanan kita, kaki dia ada kuman. Kuman tu apa benda? Bakteria ke mikroorganisma ke kan. Masa kemudian kita makan makanan tu, kita sakit perut. Tu pun salah satu daripada penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma, tapi bukan penyakit-penyakit lah. Ni yang ditanya ni, dia tanya penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit biasanya apa contoh lain? Contoh macam ni lah, yang terbaru ni yang kita kenal, apa nama ni, COVID kan. COVID tu dia adalah daripada virus. Dia boleh berjangkit dengan mudah. Sebab ditanya pasal penyakit-penyakit kan. Sorry tadi saya cerita pasal makanan tu, bukan penyakit-penyakit tu penyakit disebabkan oleh mikroorganisma. Yang berjangkit ni contohnya COVID lah. Selesema lah paling senang. Selesema tu memang senang kena jadi kat sini saya rasa sampai sini saja. Alright. Nanti kita akan sambung lagi pada muka surat 47 dengan kita lihat bagaimana aktiviti terarium kulat dan juga membuat tempe. Jadi kita nak tahu macam mana cara nak buat tu. Macam mana saya nak terangkan nanti, nak tahu apakah benda aktiviti-aktiviti itu tahu buat kat rumah. Nantikan video terbaru daripada saya. Kita saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.